Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sehat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan nikmat kesihatan pada kita, nikmat yang paling besar sekali bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis pembelajaran kita pada hari ini. Jadi insya-Allah adik-adik, pertemuan kita pada kali ini mudah-mudahan Allah Taala memberkahinya kerana kita berada di dalam taman taman syurga. Itu yang paling seronok bila kita dapat duduk dalam majlis ilmu Allah. Jadi adik-adik, Ustaz Mi tak nak buang masa. Daripada tadi lagi Ustaz, adik-adik dapat tengok kan, ada gambar-gambar masjid. Gambar-gambar masjid dari tadi lagi kan. Okey, rasa-rasalah apa tajuk kita pada hari ini. Yes, pandai adik-adik. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Masjid Destinasiku. Allahu Akbar. Masjid Destinasiku, itulah tajuk kita pada hari ini. Dan sekarang adik boleh tengok di paparan, inilah tajuk kita, Masjid Destinasiku, Pendidikan Islam. Pada kali ini Ustaz Mi bawakan kepada adik-adik tingkatan 2. Okey, tingkatan 2 KSSM. Dan sebagai adab kita, adik-adik boleh ambil buku teks, sebab semua yang Ustaz Mi akan bicarakan pada kali ini adalah di dalam buku teks masing-masing yang adik-adik ada tu kan kat rumah kan. Adik-adik tengok muka surat kita pada kali ini ialah 211 hingga 214. Okey adik? Dah buka? Okey. Sebagai adab kita dapat berkah dalam pembelajaran kita pada hari ini, jom kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami dalam majlis ilmu-Mu ya Allah. Berkahilah majlis ini ya Allah. Kurniakan kami kebijaksanaan ya Allah. Kurniakan kami kefahaman ya Allah. Kurniakan kami kekuatan ingatan ya Allah. Kurniakan kami dapat mengamalkan apa yang kami pelajari pada hari ini ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okay, adik, sekarang kita akan bedah buku teks kita, muka surat 211 hingga 214 pada tajuk Masjid Destinasiku. Okey, sebelum kita nak tengok adik-adik, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. Kita kena tahu dulu objektif ni, apa dia objektif pembelajaran kita. Okey, yang pertama adik-adik boleh tengok di paparan, kita dapat menyatakan maksud masjid. Yang kedua, yang bawah tu menyatakan dalil nakhli. Apa dalil dia? Dalil beradab di masjid. Yang ketiga, menyatakan adab di masjid. Yang keempat, menyatakan hikmah beradab di masjid. Dan yang terakhir, yang kelima, menyatakan cara mengimarahkan masjid. Jadi kita akan tengok apakah orang kata apa isi daripada setiap objektif pembelajaran kita ini. Adik-adik dah bersedia? Kalau adik-adik bersedia, Ustaz Mi lagi bersedia. Okey, jom kita tengok ya. Okey, ini yang pertama, maksud masjid dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, dari segi bahasa adik-adik, berasal daripada perkataan sajadah. Sajadah bermaksud tempat sujud. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Okey, ada 3. Yang pertama, tempat yang dibina khusus. Itu yang pertama. Untuk apa? Untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Itu dia dari segi istilah maksud masjid. Boleh ingat? Cantik adik-adik, memang cantik. Adik-adik memang hebat. Adik-adik akan diberikan kebijaksanaan oleh Allah Ta'ala. Amin. Yes, amin ya rabbal alamin. Okey adik-adik, kita tengok dalil naqli dia dulu. Okey, ayat dia surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah
ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Ini dalil naqli yang menunjukkan bahawa orang kata anjuran kita memakmurkan. Nampak tu yang Ustaz Mi kuningkan tu, bolkan tu, menghidupkan masjid Allah. Okey, ini adalah antara ciri orang-orang yang akan mendapat petunjuk daripada Allah, ialah orang-orang yang menghidupkan masjid Allah, yakni mengimarahkan masjid Allah. Apa tu imarah, Ustaz? Nanti kita tengok. Okey? Okey. Cantik. Okey, seterusnya adik-adik, dalil naqli yang kedua. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Muttafaqun alaih. Hadis sahih. Jadi dalam hadis ni maksud dia, apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Ni solat apa ni adik-adik? Yes, pandai. Adik-adik memang pandai. Solat sunat, yes. Tahiyatul, yes. Masjid. Okey, inilah hadis ataupun dalil yang menunjukkan bahawa disunahkan, sunat yang dituntut dalam agama kita untuk kita buat sebelum kita duduk dalam masjid. Kita semayang dulu 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Okey, ni dalil yang kedua. Okey, kita tengok spektrum ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Utsman bin Affan قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. Hadis ni hadis sahih. Kata Nabi Muhammad SAW daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membina masjid kerana Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya dalam syurga seumpamanya. Ni spektrum ilmu yang menunjukkan ada kelebihan bagi mereka yang membina masjid. Bina masjid. Maksudnya bila ada masjid yang nak dibina, kita bantu untuk membinanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya dalam syurga seumpamanya. Nampak adik? Cantik. Okey, kita tengok seterusnya. Ini part yang paling penting lah, adab di masjid. Okey, adab di masjid terbahagi kepada berapa? Yes, 3. Yang pertama, adab masuk ke masjid. Mudah adik-adik tengok ni, dia sekali aja. Adab masuk ke masjid yang pertama. Yang kedua, adab berada dalam masjid. Yang kedua. Yang ketiga, adab keluar dari masjid. Okey, kita tengok adab yang pertama dulu. Adab ke masjid dulu. Tengok atas ni. Okey, adab masuk ke masjid. Okey, bila kita nak masuk, nombor 1 sekali, sunat membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Okey, tu doa bila kita nak mula masuk masjid. Ada masjid kadang-kadang dia tulis dah dekat depan pintu masjid, dia tulis siap-siap dah. Jadi bila kita nak masuk masjid, terus baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, maksud dia, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. 1. Yang kedua, membaca solawat ketika melihat masjid. Tengok masjid, baca solawat Allahumma salli ala Muhammad. Nak panjang pun boleh, nak pendek pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad, boleh juga. Nampak masjid? Yes, pandai solawat. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan. Nak masuk masjid, mula masuk dengan kaki, yes, kaki kanan. Yang keempat, tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Jangan kita bawa durian pula dalam beg kita bawa masuk masjid. Tak boleh, dia akan mengganggu. Bawa benda-benda berbau, bawa tempoyak pula. Tahu tempoyak? Ustaz Mi orang Perak, tempoyak ni memang terkenal lah. Tempoyak ni dia sangat berbau. Bila bawa masuk masjid, dia ganggu. Tak boleh. Ya, jangan bawa benda-benda yang berbau di dalam masjid. Ya, bawa baju yang kita guna untuk menori getah tu, baru lepas jual getah. Tahu getah?
getah scrap tu. Yang tu berbau kuat adik-adik, bawa masuk dalam masjid, oh ganggu. Yang ni adalah adab bila kita nak masuk masjid. Jadi pendek kata, masuk masjid kena wangi. Pastikan kita tak bawa benda-benda yang busuk sehingga mengganggu jemaah lain. Okey, faham adik? Cantik. Itu yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu adab masuk ke masjid. Kita tengok pada bahagian yang kedua, iaitu berada dalam masjid. Apa pula adab ustaz bila kita duduk dalam masjid? Okey, yang pertama adik-adik boleh tengok. Yang pertama menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Adik-adik jangan lupa tau. Ini solat sunat ni yang sangat dituntut. Walaupun sunat tapi dituntut untuk kita buat. Ya, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi itu yang pertama. Okey. Yang kedua niat iktikaf. Niat iktikaf. Nawaitu iktikaf fil hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat iktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Faham adik? Lepas solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita pun niat iktikaf. Yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap kiblat. Duduk elok menghadap kiblat. Janganlah kita membelakangkan kiblat. Itu bukan adab dia. Kita menghadap kiblat cantik. Okey, yang keempat, menjaga ketenteraman masjid. Maksudnya janganlah kita bila masuk masjid jumpa kawan-kawan jadi meriah. Meriah tu meriah. Sembang, lama aku tak jumpa hang dulu. Bila kita jumpa tu hari tu live punya? Lama benar aku tak jumpa kau ya. Tu bahasa Perak. Jadi jejak kasih pula dalam tu. Jadi meriah pula. Dia imbas balik kenangan lama dia. Tak boleh. Tak boleh. Faham adik? Tak boleh. Dia akan mengganggu-gugat ketenteraman orang dalam masjid tu. Bila kita sembang benda-benda yang sia-sia di dalam masjid bersama dengan kawan-kawan kita. Masjid tempat ibadat. Tengok nombor 5. Dia kata apa? Masuk masjid berzikir. 1. Membaca Quran. 2. Menuntut ilmu. 3. Nombor 4, berselawat. Ni di antara amalan yang kita kena buat bila kita start masuk masjid. Jangan fikir lain. Jangan fikir lain. Jangan ada dalam otak kita benda lain, melainkan nak dekat pada Allah dengan zikir, dengan Quran, dengan menuntut ilmu, dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Kalau nak cakap pun, cakap benda-benda berfaedah. Benda faedah apa? Benda ilmu, benda nasihat agama, benda hadis Nabi, benda Quran. Apa saja berkaitan dengan Allah, itu dipanggil benda berfaedah. Faham adik? Cantik. Seterusnya, pada bahagian yang ke hujung sana. Yang ke hujung pula. Yang ketiga. Keluar dari masjid. Ada keluar masjid macam mana pula? Ada pula doa dia. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa dia. Yang pertama, sunat membaca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini doa untuk kita keluar masjid. Tadi nak masuk masjid doa macam mana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rahmatika pun boleh, rahmatik pun boleh. Ikutlah adik-adik. Dua-dua boleh. Bila kita matikan eloknya rahmatik. Ya. Kemudian kita nak keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nak min fadlika pun boleh, tak ada masalah. Okey, maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Tu maksud daripada doa keluar masjid. Kemudian nak keluar masjid, memulakan langkah dengan kaki kiri. Mulakan langkah dengan kaki kiri. Nak keluar tu, langkah kaki kiri daripada masjid. Okey, kemudian yang ketiga, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam ataupun berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Bagi salam bagi mereka yang duduk berhampiran pintu masjid mengikut keadaan. Faham adik? Cantik. Ini adalah 3 bahagian adab yang perlu kita khadam betul-betul apabila kita datang ke masjid untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengelakkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham adik? Cantik. Alhamdulillah. Okey, kita terus lagi. Boleh kita terus lagi? Okey adik-adik, memang semangat ni. Okey, inilah
Okey, adik-adik boleh tengok ni, inilah dia dalil tentang doa untuk masuk masjid dan keluar masjid. Okey, tengok. An Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika wa idza kharaja qala bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika. Daripada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, Rasulullah SAW apabila memasuki masjid mengucapkan, tengok, kita nak ikut Nabi kan, Nabi ajar bismillah, kata Nabi, wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik, rahmatika. Dan apabila keluar, Nabi bila keluar pada masjid, Nabi sebut pula, yang tadi masuk, yang ni nak keluar masjid, dia sebut pula bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika. Okey, ini adalah hadis yang menunjukkan adanya doa yang kita boleh amalkan sebaik saja kita nak masuk masjid dan apabila kita nak keluar masjid. Faham adik? Cantik, alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok pula hikmah beradab di dalam masjid. Apa hikmah dia bila kita mengamalkan 3 bahagian tadi? Nak masuk masjid ada adabnya, duduk dalam masjid ada adab, nak keluar masjid pun ada adabnya. Kenapalah Allah Ta'ala ataupun Nabi Muhammad SAW ataupun agama kita menyuruh kita beradab dalam masjid ni? Apa hikmah dia? Jom kita tengok hikmah dia, ada 6. Okey, ada 6. Adik-adik kena tengok ni. Okey, yang pertama, bila kita berada dalam masjid dapat menenangkan akal fikiran kita ketika berada di dalam masjid, kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Semua dah ada adab masing-masing, mereka mengamalkan adab-adab tersebut, jadi tenanglah akal fikiran kita. Tak adalah orang kata apa, pening kepala tengok yang sini bersembang riuh rendah kan, yang sini buat ham macam ni, tak cantik. Okey, jadi kusut masai kepala kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadat kepada Allah. Bila semua orang dah fokus zikir pada Allah, fokus ibadat pada Allah, fokus solat sunat, fokus majlis ilmu, jadi rasa tenang dalam hati kita. Faham adik? Cantik. Yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam. Timbul perasaan mahabbah kerana memenuhi tuntutan agama. Okey? Ini bila kita dalam masjid, kita jumpa orang, kita jaga adab kan? Jumpa pun hal-hal yang berfaedah, kita sembang dengan dia. Jumpa pun kerana menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa pun kerana sama-sama nak berzikir kepada Allah. Jadi kita jumpa geng-geng yang sama-sama ni, sama-sama orang kata sama fikrah, sama-sama beradab dalam masjid, maka hubungan persaudaraan kita jadi cantiklah adik-adik. Sebab kita jumpa dengan orang yang baik, seronok kita persaudaraan kita tu. Yang keempat, dapat melaksanakan ibadat dengan selesa dan khusyuk. Apabila suasana persekitaran tenteram, jika semua orang beradab ketika berada dalam masjid, kita dapat beribadat dengan khusyuk. Ambil contohlah adik-adik, bila semua orang jaga adab, masuk tak bawa benda-benda yang berbau, yang mengganggu kekhusyukan orang ibadat, kan tak tenang. Kalau kita bawa benda-benda yang berbau, bawa durian, bawa tempoyak, bawa baju busuk, bawa benda-benda yang tak menenangkan, itu satu contoh je. Banyak lagi benda lain. Bila kita bawa benda, kita masuk masjid jaga adab-adab macam ni, kita dengan pakaian wangi kita, baru lepas mandi kita pakai minyak wangi lagi, jadi tenteram, khusyuk nak ibadat. Faham adik? Cantik. Itu yang keempat. Yang kelima, memperkasakan fungsi masjid. Lebih meluas, masjid digunakan untuk kepentingan umat Islam dan meningkatkan syiar Islam. Okey. Yang keenam, sebab tadi memperkasakan fungsi masjid, maksudnya fokuslah pada majlis ilmu, kita imarahkan majlis ilmu. Itu salah satu contohnya. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Ikut balik apa yang Nabi tunjuk pada kita, lalu masjid dapat diimarahkan dengan sebaik mungkin. Okey, ini adalah hikmah beradab di masjid.
Okey, cantik adik-adik. Sekarang kita tengok pula ada 4 cara mengimarahkan masjid. Ni yang terakhir lah adik-adik. Okey. Khadam betul-betul. Cara, bila kita duduk dalam masjid, kita tahu cara, jadi mudah lah. Orang kata apa, kita nak tahu apakah peranan kita, baik saja kita masuk dalam masjid ni. Okey, yang pertama, menunaikan solat fardu jemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Solat berjemaah merupakan fardu kifayah yang menunjukkan pentingnya masjid kepada umat Islam sebagai satu tempat ibadat. Nampak cara nak imarah masjid apa? Yang tadi itu kan. Di antara ciri-ciri orang dapat petunjuk. Dalil tadi yang pertama tadi, ingat lagi tak? Ciri orang dapat petunjuk ialah memakmurkan masjid, yakni mengimarahkan masjid. Apa cara imarah tu? Ni dia. Berjemaah setiap waktu dan berazam akan buat lagi berjemaah di masjid, buat lagi. Ini adalah salah satu cara mengimarahkan masjid. Yang kedua, tempat belajar, membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir, beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah di dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Malah boleh melakukan pelbagai jenis ibadah dalam satu masa. Allahu Akbar. Inilah masjid. Allahu Akbar. Kalau kita pergi masjid dia dalam kepala kita dah nampak dah, aku nak belajar, aku nak baca Quran, aku nak tafsir, aku nak berzikir, aku nak beriktikaf. Semua ni kita boleh dapat buat dalam satu masa je. Contoh, hari tu ada kuliah tafsir. Baca Quran tak dalam kuliah tafsir? Yes. Belajar Quran tak? Belajar. Berzikir tak? Ya. Dalam majlis ilmu kita berzikir, ingat Allah. Sambil-sambil tu dapat iktikaf tak? Yes, dapat iktikaf. Dapat sekaligus. Banyak tak pahala kita dapat bila kita pergi masjid? Yes. Itu dia. Mudah adik-adik nak dapat pahala. Hanya pergi masjid kita boleh fokus untuk buat ibadat dan pahala. Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui pahalanya besar mana. Cuma nak bagi tahu, kalau adik-adik menuntut ilmu kat masjid, itu adalah pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Sebab dia fardu ain tau. Menuntut ilmu ni fardu ain. Tambah kat masjid, dapat pahala lagi banyak. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mewujudkan bilik bagi musafir. Hal ini menggalakkan lebih ramai orang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa, usaha ini juga dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat. Ni dia. Wujudlah bilik musafir bagi nampak sikit bahawa masjid ni dia ada peranan yang sangat besar. Secara tak langsung, dia akan jadi satu fungsi yang sangat sejagat. Sejagat ni maksudnya semua orang boleh mengimarahkan masjid. Yang keempat, mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukariyadhah. Macam-macam kita boleh buat kat masjid. Caranya mengadakan pelbagai aktiviti. Ni salah satu nak imarah. Tambah pula kita nak tarik golongan muda, buatlah riadah. Main futsal ke depan masjid. Main futsal depan masjid kan. Boleh, tak ada masalah. Cukup masa kita semayang. Habis semayang sambung balik. Kan? Cara nak imarahkan masjid tu. Okey, faham dia? Nak dekatkan mereka dengan masjid. Jadi kita buat aktiviti-aktiviti begini. Faham adik? Cantik. Ustaz Mi rasa dah selesai dah semua cerita tentang masjid destinasiku. Mudah-mudahan adik-adik dapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu perjumpaan kita pada kali ini adik-adik. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Tapi adik-adik, sebelum adik-adik nak keluar daripada ni, jangan lupa bawah tu ada soalan yang Ustaz Mi buat khas untuk adik-adik yang Ustaz Mi sayang kerana Allah. 25 soalan kuis deskripsi yang Ustaz Mi sedia ke adik-adik. Jawab banyak-banyak kali sehingga adik dapat 100 markah. Faham adik? Cantik. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi adik-adik supaya dapat memberi sokongan kepada perkongsian Ustaz Mi, dan insya-Allah menjadi berkah pertemuan kita ni insya-Allah. Dan juga adik-adik jangan lupa share supaya pahalanya bukan sekadar mengalir kat Ustaz Mi, juga mengalir kepada adik-adik juga. Tahniah semua. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With